Adatu muhakkamatun, adat dijadikan hakim ataupun sumber kepada hukum. Kita dah baca pada kuliah yang lalu berkaitan dengan beberapa maksud dan huraian yang dikehendaki daripada al-adatu muhakkamah. Di antaranya syarat yang membolehkan adat menjadi sumber kepada hukum. Pertama, mestilah dalam keadaan tidak ada dalil syarak. Kalau ada dalil syarak lah yang diutamakan. Yang kedua, di antara syarat pentingnya ialah tidak boleh bercanggah adat yang menjadi kebiasaan amalan masyarakat dengan hukum syarak. Kalau bercanggah, maka adat itu dikenali dengan adat yang fasidah, yang buruk, yang rosak. Maka tidak boleh adat itu menjadi sumber ataupun asas di dalam menentukan hukum. Jadi tuan-tuan, kaedah ini memberi satu kefahaman bahawa Islam adalah agama yang meraihkan kebiasaan. Pasal banyak perkara-perkara yang melibatkan kebiasaan dalam hidup kita. Benda tu sudah jadi amalan, benda tu sudah jadi perbuatan biasa dalam masyarakat. Kalau kita ambil contoh di kalangan masyarakat orang Melayu, contohnya bila masuk bulan Muharram, kebiasaan 10 Muharram ataupun Ashura, orang kita dia akan buat kacau bubuk Ashura. Jadi apa hukum bubuk Ashura ni? Ada orang cuba untuk mengemukakan dalil. Kata dia, Ashura adalah merupakan satu sunnah. Sunnah ke mana? Dia pun cerita. Sunnah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Waktu Nabi Nuh lama menghadapi tufan, banjir besar. Lepas pada tu dekat nak berlabuh, jadi makanan makin kurang. Sampailah bila berlabuh kapal, jadi bumi waktu itu sudah tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan dan sumber-sumber makanan. Menyebabkan dikatakan Nabi Allah Nuh perintah supaya dikumpulkan segala saki-baki makanan, bekalan makanan yang ada atas kapal. Jadi itulah yang bawa jagung, yang ada pisang, yang ada ubi, yang ada tepung. Jadi gue semua sekali buh dalam periuk kacau. Jadilah Ashura. Pandai orang tua kita. Jadi adakah itu dalil? Wallahu alam, tidak diketahui sumber ambilannya. Tidak ada sanad yang menyambung satu demi satu sampai kepada Nabi Nuh. Tapi mungkin kita tak nafikan cerita itu ada asas. Dari sudut apa? Dari sudut kalau kita tengok lamanya berlayar, kurangnya bekalan, sampailah waktu sampai di bumi dah berlabuh. Jadi kita tak menolak kisah itu 100%. Tetapi nak disandar menjadi suatu dalil untuk memastikan kita kacau bubuk Ashura kerana sunnah Nabi Allah Nuh itu suatu yang tak ada asas. Habis tak boleh buat. Dalil suruh buat pun tak ada, dalil tegah buat pun tak ada. Cuma yang ada ialah kebiasaan. Kebiasaan kerana meraihkan 10 Muharram, hari yang besar, memuliakan hari tersebut,
kemudian menyemarakkan semangat gotong royong dalam masyarakat, menyemarakkan semangat untuk buat kenduri, maka yang tu tak ada salah, bahkan membawa kebaikan. Bila pakat-pakat, bila masing-masing niat nak buat kenduri, kemudian masing-masing turun gotong royong, lepas tu boleh pakat makan, buat kenduri, edak ke kampung, maka itu adalah baik. Jadi adat tadi adalah merupakan satu adat yang baik. Maka tuan-tuan, kalau ditanya pada kita, kacau bubur Asyura ni ada dalil tak? Nas syarak dari sudut hukum bersandarkan Quran hadis, kita boleh jawab kata tak ada. Tapi dari sudut qawaid fiqhiyah, boleh ke tidak kita nak kata bersandarkan kepada al-adatu muhakkamah dari sudut hukum adat? Maka jawabnya boleh. Jadi ada dalil tak? Jawab dia ada. Dalil dia bersandar kepada kebiasaan. Sama juga tuan-tuan, ada ulama yang menyebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kita Rabiul Awal buat kenduri. Saya rajin menerima undangan-undangan kenduri sempena Rabiul Awal. Kita pergi tanya, ni kenduri apa? Akikah tak? Kahwin tak? Bertunang tak? Kesyukuran tak? Habis sempena Rabiul Awal. Sebab kebiasaan pada nenek moyang kami, mak ayah kami, Rabiul Awal ini mereka ra'i. Ra'i apa? Bergembira dengan kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca Quran nak cari dalil kenduri bersempena dengan kelahiran Nabi itu tak berjumpa ayat. Nak cari hadis tak berjumpa. Secara umumnya ada hadis dan ada ayat-ayat, tapi khusus buat kenduri sempena Rabiul Awal tak ada. Ada dalil ke tidak kita duk buat tu? Malam ni berdasarkan al-adatu muhakkamah, jawabnya boleh. Sebab sekurang-kurang kita ada sandaran. Sandaran dia adat menjadi sumber hukum. Jadi ini contoh-contoh yang kita boleh ambil faedah daripada memahami al-qawaidul fiqhiyah. Jadi itu di antara alasan-alasan yang kita boleh guna. Kalau orang kata apa dok buat ni dalil tak ada, kata dekat dia hang kena mengaji qawaid fiqhiyah, hang berjumpa dalil. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ini bagi menyambung perbincangan kita sampai di muka surat 200 yang ketiga, iaitu sumber asal kaedah. Jadi al-adatu muhakkamah ni disandar di mana? Mana tempat ambilannya? Terbentuknya kaedah serta diakui uruf dan adat sebagai sumber hukum berdasarkan beberapa dalil. Antaranya pertama, iaitu hadis yang mauquf yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebagaimana beliau berkata, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Itu sandaran yang pertama, iaitu apa yang dinilai oleh kaum muslimin baik, ia adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, buruklah ia di sisi Allah. Jadi hadis ini memberi satu gambaran betapa pengiktirafan terhadap umat Islam secara umum. Dan apa yang disebut ni bertepatan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bagi jaminan, la tajtabi'u ummati ala dalalah. Nabi kata tidak akan berkumpul bersepakat umatku di atas kesesatan. Ulama menghuraikan apa maksud kesesatan tu. Yang dimaksudkan dengan umat ni tak akan berkumpul di atas kesesatan. Satu, kata ulama, tidak akan berkumpul di atas kesesatan kekufuran.
dari sudut akidah. Tak mungkin umat Islam ni bersepakat sesat habis semua. Tak mungkin. Mungkin berlaku seorang dua, tapi yang lain tetap. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Pasti ada dari kalangan umat yang teguh di atas kebenaran. Sampai nak sesat habis semua, itu tak berlaku. Yang kedua, ulama hurai kesesatan tu tak mungkin berlaku dari sudut perbuatan fasik. Jadi tak mungkin umat ni bersepakat habis semua buat satu benda fasik, benda yang buruk, benda yang maksiat. Semua kata halal belaka. Tak mungkin. Akan ada orang yang bangkit menentang. Demikian. Yang ketiga kata ulama, yang dimaksudkan tak mungkin berkumpul bersepakat di dalam kesesatan, iaitu kesesatan di dalam berijtihad. Sampai bersepakat mengemukakan suatu pandangan hukum, yang pandangan hukum itu membawa kepada kesesatan. Tak mungkin. Jadi menunjukkan tuan-tuan bahawa inilah satu pengiktirafan terhadap jamaah orang Islam. Jamaah orang Islam. Individu seorang dua mungkin berlaku, tapi sampai kelompok yang besar tak mungkin. Maka sebab itulah apa yang orang Islam lihat baik, maka di sisi Allah baik. Jadi hadis ini dijadikan sebagai sandaran kepada al-adatu muhakkamah. Jadi adat itu menjadi sumber hukum apabila ia meliputi keseluruhan, ramai, satu jumlah yang besar, satu kelompok yang besar dari kalangan masyarakat umat Islam. Itu sandaran. Yang kedua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, al-waznu waznu ahli Makkah, al-waznu waznu ahli Makkah, wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Maksudnya, dalam timbangan itu berdasarkan timbangan ahli Makkah, dan dalam sukatan berdasarkan sukatan ahli Madinah. Apa maksud hadis ni? Maka dihuraikan, petunjuk hadis tersebut disebabkan kebiasaan dan adat di kalangan penduduk Madinah merupakan kalangan pekebun tamar dan bertani. Justru itu diiktibar adat mereka dalam kadar dan bentuk sukatan. Jadi Nabi SAW sebut hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia sebut tuan-tuan bagaimana al-waznu, wazan ini ialah dari sudut timbangan. Kemudian al-mikyal dari sudut sukatan. Jadi nak timbang, nak sukat. Jadi timbang dia ada alat timbangan, sukat dia ada alat sukatan. Jadi nak ditimbang dan nak disukat ni berdasarkan satu penduduk Madinah. Pasal apa? Pasal mereka ni jenis pak tani. Jadi dia guna gantang, dia guna cupak. Sebab tu kita pun guna. Kalau satu cupak banyak mana, satu gantang banyak mana. Pak cupak sama satu gantang. Jadi untuk kita nak mengukur, contohnya orang nak keluar fidyah, sehari tak puasa, tinggal puasa, tak boleh nak qada balik, maka keluarkan satu cupak beras. Jadi ukuran cupak tu nak diukur dengan apa? Yang ni kena rujuk kepada penduduk Madinah. Waktu itulah. Kemudian sementara dari sudut timbangan, maka dirujuk kepada penduduk Mekah. Pasal apa Mekah? Kerana orang Mekah ni pedagang. Mereka berniaga. Tentuan kemajuan ekonomi Madinah bila dua-dua ni bergabung. Pak tani bergabung dengan peniaga, menguasai pasar. Dalam masyarakat orang kita, orang Melayu,
banyak bercucuk tanam, banyak berkebun, banyak pak tani. Masyarakat orang Cina berniaga. Kalau boleh bergabung dua ni, hebat. Hebat tuan-tuan. Tapi kalau berselisih dua ni, pecah, hancur ekonomi. Itu yang timbul masalah. Kadang-kadang berlaku monopoli. Ni pak tani sehari dua ni duk kalut masalah benih padi. Pasal apa? Pasal sistem monopoli itu. Ada pihak yang menguasai. Dia main harga. Kalau pihak pertanian bagi, contohnya ada subsidi dari sudut benih. Kalau dengan subsidi ini harga tak sampai 30. Tapi bila hak subsidi ini mungkin dikurang, mungkin disembunyi dan sebagainya, last sekali pak tani dah bajak, dah siap dah bendang, tunggu nak tabuk saja, benih tak ada. Bila pergi di pasaran, katanya kena beli dengan harga 40, 45, 50. Dah terdesak beli juga. Ini yang duk jadi masalah. Dan masalah ini berpanjangan. Pasal apa? Pasal dia sudah tak berlaku gabungan, tapi dia berlaku tindah-menindih di antara kelompok-kelompok ini. Satu kumpulan berniaga, satu kumpulan tani. Dan berlaku lagi tuan-tuan dalam masyarakat kita ni pertembungan yang berlaku. Kalau orang tanam padi kemudian nak jual, yang menentukan harga padi ni siapa? Pak tani kadang tak boleh menentu, tapi toke yang beli tentu. Yang ni duk jadi masalah, bukan sekadar pak tani, tapi nelayan. Yang menentukan harga ikan bukan nelayan. Patutnya dia cari, dia susah payah, dia belanja, dia sabur nyawa, dia lah tentukan harga. Tapi bila naik sampai di pengkalan, yang menentukan adalah ni orang-orang tengah kadang-kadang. Dia main harga. Sama lah juga yang duk jadi isu. Orang yang tanam getah, toreh getah, motong getah, tak kira lah getah keping ke, jual tuan-tuan getah susu ke, ataupun skerap, sempat tentu harga. Bukan pemilik getah. Yang menentukan pasaran ni kadang-kadang pembeli. Lah kali kena. Tu yang timbul dalam masyarakat kita. Dia kata tak apalah, yang penting ada orang beli. Kalau tak ada, bukan nak boleh rebus makan. Walaupun harganya murah. Sebab tu tentang pertanian dengan peniaga ni, dia kena sepakat. Bukan mudah untuk kita laksanakan, tapi Nabi SAW dapat laksana. Jadi bagaimana pengkajian kemudian pelaksanaan hak amalan menjadi sunnah Nabi, sehingga tuan-tuan pasar Madinah sebelum orang Mekah hijrah pergi Madinah dikuasai oleh Yahudi. Tapi bila sahabat Nabi hijrah dari Mekah pergi ke Madinah, sahabat Nabi orang Mekah bergabung dengan orang Madinah, mereka menguasai pasaran. Menguasai pasar Madinah tak cukup dengan Madinah, mereka boleh bawa barang sampai ke Syam. Sebab tu para sahabat menjadi orang-orang kaya besar. Kekayaan itulah yang mereka guna untuk perjuangan Islam. Itu hebat ekonomi kalau kita tengok dari sudut ekonomi para sahabat. Jadi Nabi mengiktiraf wazan, iaitu timbangan ahli Mekah, dan mikyal, alat ukur ahli Madinah. Kemudian yang ketiga, setengah ulama berpendapat dasar kaedah tersebut berasal daripada firman Allah, iaitu khudhil afwa wa'mur bil urfi dan wa'arid 'anil jahilin. Dalam ayat itu ada 3 benda. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khudhil afwa, terimalah apa yang mudah dilakukan, ataupun dalam terjemahan lain, jadilah engkau seorang yang memaaf. Khudhil afwa. Jadi tuan-tuan, kita ni ajak diri kita menjadi seorang yang pemaaf. Bila kita mudah memaafkan, insya-Allah
dia selamat daripada penyakit pemarah dan penyakit perongoh. Yang kadang kita tak boleh nak kontrol marah kita pasal apa? Tak ada sikap pemaaf. Tapi kalau ada sikap pemaaf, insya-Allah kita mudah memberi maaf. Tuan-tuan, ada satu pintu syurga Allah disediakan khas untuk orang yang memberi kemaafan. Jadi biarlah kita suka memberi kemaafan. Sebelum tidur malam, kita dah maafkan semua orang yang bersalah dengan kita. Satu hari orang yang bersalah meminta maaf dengan kita. Nah, bila dia meminta maaf, kita boleh sebut kat dia, aku dah maafkan kamu sejak daripada hari kamu buat salah dengan aku. Oh, senang tuan-tuan hati kita. Satu. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Urf. Wa'mur bil urfi ini diterjemahkan sebagai apa? Dan suruhlah dengan perkara yang baik. Ini juga kata ulama menjadi sadaran kepada al-adatu muhakkamah, kerana di antara maksud ataupun makna yang seerti dengan adat ialah uruf. Kita bincang dah dalam perjumpaan yang lalu, kuliah yang lalu, apa beza di antara adat dan uruf. Kebanyakan ulama kata sama. Ada ulama kata beza sikit. Sikit saja. Nah, adat ni dia berlaku kepada individu. Jadi kebiasaan pada orang tu. Tapi kalau uruf, dia sudah meliputi pada semua. Jadi sama, adat dengan uruf ni sama saja. Jadi Allah Ta'ala perintah dalam ayat ni, wa'mur bil urfi, iaitu diperintahkan untuk kita ni buat perkara baik. Dan yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, berpaling, maksud jangan dihiraukan orang-orang jahil yang degil dengan kejahilannya. Dalam ayat lain tuan-tuan dengar orang jahil ni, Allah Subhanahu wa taala ajak, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila hak mai duk berhujah dengan kamu, hak duk cakap dengan kamu ni orang jahil, qalu salama, angkat tangan, abang dia selamat. Pasal apa? Kalau kita duk berdebat dengan orang jahil, tak sudah. Tak sudah. Pasal apa? Dia tak ada asas. Dia pakai pi ikut dan dia. Kita ada ilmu sikit sebanyak lah. Kita duk belajar, duk apa semua. Kita tahu hak ni asas dia begini. Yang ni hak dia begini. Tapi orang jahil, dia pakai pi. Sebab tu tuan-tuan tengok ulasan-ulasan dalam media sosial. Kadang-kadang orang jahil banyak berulas. Jadi sedar dia. Dia nak kata apa, dia nak ulas apa, dia tak ada batasan. Sebab tu kadang-kadang media sosial, contohlah kita post apa-apa dalam Facebook, kemudian tuan-tuan tengok ulasan. Kita jawab dari sudut ilmu, dia tak peduli. Dia bukan peduli ilmu, dia tak ada asas. Tak kira ni dalam bidang politik ke, dalam bidang agama ke, dia bila dia jahil, dia ikut sedar dia. Macam masalah PKP. Nak buat temko satu-satu daerah, satu-satu mukim. Dulu banyak orang duk petikai kerajaan negeri. Pasal apa tak buat, duk tunggu apa lagi? Dia duk komen, dia duk petikai sebab apa? Sebab dia tak tahu bidang kuasa. Bidang kuasa untuk kita nak tentukan satu-satu jenis PKP, nak jadi hak D. D ni makna diperketat. Jadi yang ada kuasa untuk menetapkan satu-satu kawasan itu, kita boleh perketatkan. Maka kuasa itu ada pada Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan negeri boleh cadang saja kepada MKN. Dan MKN ni dia nak bergerak, dia juga pandu kepada apa? Pandu kepada Kementerian Kesihatan. Jadi ada asas-asas dia. Sama tuan-tuan kita duk sembahyang lah. Ada orang duk bersoal, dia kata kita sembahyang ni sampai bila macam ni? Dengan jarak soft. Lepas tu ada ketika dapat surat daripada Jabatan Agama untuk tangguhkan sembahyang Jumaat. Dia kata teruk pada Yahudi, masjid tak boleh buka. Tu dia ulas.
Macam-macam ulasan. Tuan-tuan tengok ulasan-ulasan. Jadi pasal apa dia ulas macam-macam tu? Pasal dia berada dalam keadaan tak tahu. Bila dia tak tahu, dia ikut sedar dia. Kita bagi penjelasan kerana tak mau terima. Dia kata ni semua Yahudi ni kerja Yahudi. Kita sudah terpengaruh dengan Dajjal, sembahyang jarak jauh, menyebabkan di celah-celah tu iblis setan boleh masuk. Bukan setakat dia kata anak-anak iblis, bapa Tok Wan boleh masuk pasal jarak jauh. Oh, sedap dia urai. Sampai ada orang kita jadi curiga. Satu masjid baru ni Tok Imam dia bagi tahu ada anak jemaah dia tak mai masjid. Tak mai masjid. Yang susah yang tu tak mai masjid ni siapa? Pegawai masjid. Kalau hak tak mai ni anak Korea biasa tahan lagi. Ni hak tak mai ni adalah pegawai masjid. Dia terlibatlah kalau pegawai ni boleh jadi Tok Bilal, boleh jadi Tok Siak. Tak mai. Lama Tok Imam tanya, siapa? Apa masalah? Dia beritahu Tok Imam, dia minta maaf. Saya tak boleh terima semayang duk jarak-jarak ni. Oh. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal dia kata, tidakkah sunnah Nabi semayang ni rapat? Dalam saf. Pasal apa kita jarak? Jadi, kita baca qawaid fiqhiyah, tuan-tuan masih ingat. Kaedah fiqh kita hak yang keempat hari tu apa dia? Ad-dararu yuzal. Benda mudarat ni kita nak kena hindar. Berdasarkan kepada hadis Nabi, Nabi kata apa? La darara wa la dirar. Kita baca dah kaedah tu. Sebab tu bila jadi masalah tuan-tuan, kita dah sebut banyak kaedah. Jadi masalah tuan-tuan rujaklah kaedah-kaedah fiqh, kita akan berjumpa. Nabi sebut la darara wa la dirar. Jangan buat mudarat yang mudarat tu menyebabkan kamu jadi musibah pada diri kamu, dan jangan buat benda hak yang menyusahkan orang lain. Jadi boleh jadi dengan sebab tuan-tuan kita rapat tak jarak menyebabkan berjangkit COVID ni. Jadi kita jarakkan. Jadi sembahyang rapat sah betul sah tu sunnah Nabi. Ya. Tapi menjarakkan saf untuk mengelak daripada musibah COVID yang melanda, itu juga adalah sunnah Nabi. Tak bercanggah pun. Barulah pada waktu tu orang yang faham dengan keadaan situasi ini, baru dia rasa, ya Allah ya Rabbi, hebatnya agama kita. Dan alhamdulillah, kita harap berterusanlah tuan-tuan. Kita harap satunya, mudah-mudahan penyakit ni diangkat oleh Allah keseluruhan. Dan yang kedua, kita harap tidak ada kluster-kluster masjid. Kluster banyak ni di Kedah ni sampai dekat 10 dah bah. Daripada Siva Gangga hari tu, lepas tu hak kita duk berempas pulas ni sehari dua ni terpaksa buat PKPD atau baru petang ni, iaitu kluster tembok. Pasal apa tembok? Pasal duk dalam penjara. Yang ni tuan-tuan berat ni. Sebab apa berat? Sebab warden penjara yang kena ni tidak ada sebarang tanda. Tak ada simptom, tak ada tuan-tuan gejala. Orang duk kata demam, batuk, sesama, apa semua, tak ada. Dia sesak nafas, buat pergi hospital, meninggal. Bila dia teliti buat pemeriksaan, rupanya COVID. Tuan-tuan bayang, dari mana? Siapa dia punya orang yang dia dekati? Dia jangkit di mana? Siapa lagi? Orang yang dia dekati. Semua ni masalah. Last sekali terpaksa buat saringan pada semua. Itu yang meningkat. Tak ada gejala, tak ada tanda. Jadi kepada orang politik, pakat marah habis. Rayuh tuan-tuan, pasal apa orang politik ni tak ada tanggungjawab itu ini. Waktu bola daripada peniaga, siapa hadap pula orang politik tu. Jadi kita beginilah, tak payah meluding jari, tak payah salah menyalah di antara satu sama lain. Lah kita pakat jaga
patuh kepada SOP. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang besarnya tuan-tuan kita sebut tadi, makna dalam menangani apa-apa isu yang berlaku, ada ketidaksandaran? Jawab dia ada. Ada sandaran. Jadi hak jadi macam ni hadis dia. Hak gini ni hadis dia. Ini dalil dia, menyebabkan kita seronok beragama. Pasal agama ni sudah beri kepada kita panduan untuk kita jalani kehidupan. Waktu kita senang, waktu kita susah. Waktu dalam keadaan lapang, waktu dalam keadaan sempit. Jadi kaedah fiqh kita baca ni, faedah dia sangat besar. Kemudian tuan-tuan ayat-ayat yang berikut tu boleh tengok. Dan di bawah sekali, sebagai kesimpulan, antara lain juga bukti adat kebiasaan itu dijadikan sumber hukuman dan ditetapkan sebagai hukum ialah adat masyarakat Arab jahiliyah. Cuba tengok. Kan kita duk sebut Arab jahiliyah. Sebut jahiliyah ni, kita pun nampak negatif. Tak terpakai satu puak ni, puak-puak sesat belakang. Tapi dari sudut hukum, dari sudut al-adatu muhakamah ni, ulama sebut adat jahiliyah itu pun bukan semuanya ditolak. Bukan semua adat jahiliyah itu fasidah, rosak. Ada adat jahiliyah yang boleh diambil, iaitu beberapa muamalah dan akad yang berlangsung di kalangan mereka yang tidak bercanggah dengan syarak, seperti jual beli dan syarikat. Dan yang lain tuan-tuan adat jahiliyah Nabi ambil, para sahabat ambil, iaitu satu kebiasaan dan suatu sistem yang dikenali dengan himayah. Apa dia himayah? Sistem perlindungan. Orang Arab jahiliyah ni dia bangga kalau sekiranya dia boleh bagi perlindungan pada seseorang yang lemah, yang dizalimi. Dia cukup bangga kalau dia boleh bagi perlindungan. Kita ambil contoh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waktu para sahabat Nabi izinkan untuk hijrah yang pertama pergi ke Habsyah. Sayyidina Abu Bakar siap barang, bungkus barang, dia pun bawa nak keluar juga pergi ke Habsyah. Berjumpa dengan satu orang laki-laki Arab nama Abu Durnah. Abu Durnah ni tanya Abu Bakar, kamu nak pergi mana? Siap dengan bungkus-bungkus barang ni? Abu Bakar kata nak keluar dari Mekah. Mekah menekan aku, masyarakatnya tak izin aku beragama sebagaimana yang aku percaya. Orang buat macam-macam, jadi aku nak tinggal Mekah. Abu Durnah kata jangan. Orang yang baik macam kamu tak patut meninggalkan bumi Mekah. Baliklah kamu ke rumah. Aku akan bagi perlindungan. Ini tuan-tuan himayah dia panggil. Benda ni kebiasaan jahiliyah. Tapi Islam terima pada waktu tu. Adat ni Islam terima. Jadi Sayyidina Abu Bakar balik duduk di rumah. Cuma hebatnya Sayyidina Abu Bakar, dia balik dah tak boleh pergi mana. Macam kita lah PKP. Tak boleh pergi mana. Jadi kita tak boleh pergi mana, duk main handphone ni. Tu kita. Ni ada Saridah ni, mereka duk mengadu, waris-waris mengadu, guru-guru mengadu pasal anak duk asrama tak boleh balik. Kalau balik masalah lah ni, dia bawa menjangkit daripada rumah dia mai di asrama, habis satu asrama. Lah kali tak boleh balik. Lepas tu budak-budak ni tension. Tak boleh balik apa semua. Cikgu ni tanya, apa siapa yang kamu rasa tertekan sangat? Antara masalahnya tuan-tuan ialah pasal tak ada handphone. Tu saya jawab kat guru-guru, saya kata handphone ni bukan nanti budak-budak tension. Pak budak tu pun kalau tak ada tension. Nah, ni orang lelaki-lelaki ni tunggu isteri beli barang. Isteri masuk beli barang, sejam tak apa, janji handphone ada. Dia boleh buka Facebook, dia boleh tengok YouTube, dia boleh buka dia boleh ni duk pi. Tak ada handphone 15 minit dia cerkah. Tu pak anak boleh pergi kurang tu. Jadi tuan-tuan tak boleh pergi mana. Sayyidina Abu Bakar apa dia buat? Baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Orang jiran-jiran ni dengar Sayyidina Abu Bakar baca Quran mai dekat.
ada hak teriak, ada hak apa, seronok mendengar bacaan Quran. Di sana Abu Bakar sendiri pun bila dia baca, dia akan menangis. Jadi menarik perhatian orang pakat mai. Penuh rumah dia. Jadi orang Arab ni bila tengok ramai orang mai dengar Quran, jadi dia rasa tergugah. Menyebabkan mereka cari Abu Durnah, bagi satu tekanan, kamu kena tarik balik perlindungan terhadap Abu Bakar. Abu Durnah pun pergi berjumpa Abu Bakar, kamu tak boleh buat benda ni. Orang Arab marah kat aku. Kalau kamu buat juga, aku tarik balik perlindungan. Sana Abu Bakar jawab apa? Dia kata, silalah aku serahkan balik perlindungan ini kepada kamu, dan aku berada di bawah perlindungan Allah. Maknanya ada had batasan. Batasan dia tu ada. Kalau sampai menghalang untuk kita melaksanakan syariat, menghalang untuk kita nak dokong apa yang kita pegang, halang daripada kita nak laksana apa yang menjadi pegangan hidup kita. Baca Quran, kalau sampai nak baca Quran pun tak boleh, bagi sana Bakar, yang ni bukan dia ada, ni sudah ada yang buruk dah, ambil baliklah, aku berada di bawah naungan Allah. Sama tuan-tuan Nabi, waktu Nabi pergi ke Taif, keluar kan pergi Taif, kemudian orang Taif balik Nabi dengan batu. Zaid bin Harisah cuba pertahan Nabi balik tu. Nabi nak masuk balik Mekah, tak boleh. Tak boleh tuan, orang Mekah tak bagi masuk. Tu berlaku bila? Selepas daripada kewafatan Sayyidatina Khadijah dan matinya Abi Talib. Nak masuk balik tak boleh. Ada satu keluarga, iaitu Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni tahu kata Nabi ni tak boleh masuk ke Mekah. Mereka pun pergi bawa anak-anak dia. Mut'im ni bawa anak-anak dia, siap dengan pedang, dengan apa, kemudian bagi pelindungan pada Nabi. Isytiharkan kepada orang Mekah, Muhammad dan Zaid bin Harisah berada di bawah pelindungan keluarga Mut'im bin Adi. Ini nama himayah. Baik, sistem tu Nabi ambil tu daripada adat jahiliyah, menunjukkan ada di sana adat-adat masyarakat ini yang boleh diambil bila selagi mana adat itu baik dan tidak bercanggah dengan syarak. Itu contoh-contoh yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, skop kaedah. Dia nak bawa mai kat kita apa yang boleh untuk kita jadikan contoh di dalam perbincangan tajuk ini. Sebenarnya banyak sekali skop dan bidang fiqh yang dirujuk kepada adat kebiasaan dalam sesebuah masyarakat. Antaranya, satu, penetapan usia baligh bagi kanak-kanak lelaki dan wanita. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dia letakkan had baligh ini maksimum 15. Kalau sampai umur 15 tak ada tanda-tanda, maka dia akan dikira baligh dengan usia. Tapi sebelum daripada umur 15, yang tu tak tentu. Tak tentu yang tu. Maka ukuran diukur dengan apa? Bagi perempuan diukur dengan haid. Bagi laki-laki diukur dengan bermimpi keluar mani. Baik, ini tuan-tuan, ukuran ni berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat tersendiri. Contoh, masyarakat orang Melayu, mungkin umur haid bagi orang perempuan kanak-kanak ni boleh jadi dalam 9-10 tahun. Tapi masyarakat Arab, anak gadis dia boleh jadi datang haid ni 6 tahun. Lagi awal daripada orang Melayu kita. Boleh jadi 6-7 tahun sudah haid, maka sudah baligh dia. Jadi ini tuan-tuan berdasarkan kebiasaan satu-satu kelompok masyarakat. Orang Melayu umur berapa, orang Arab umur berapa. Jadi menentukan umur sebelum sampai 15 tahun untuk dia baligh, yang tu berdasarkan adat kebiasaan masyarakat tu. Satu. Yang kedua,
penetapan tempoh haid atau masa yang paling pendek dan paling lama. Paling lama haid ini bagi orang perempuan 15 hari 15 malam. Yang ni pun kena beringat tuan-tuan, orang lelaki-lelaki pun. Pasal apa? Pasal ada kes berlaku. Isteri dia tak sembahyang. Tanya pasal apa tak sembahyang? Haid. Tak sembahyang haid. Mungkin orang lelaki-lelaki kahwin ni dia lain sikit, tapi kalau di sekolah, di asrama, selalu jadi tak sembahyang budak-budak ni. Tanya haid. Tu yang ada warden hak jenis cakap lepas ni, dia tak apa, nanti aku nak selak tengok. Sampai tak tu. Pasal apa ni? Pasal dia suka gunakan alasan tu. Maka untuk nak menentukan, ada sekolah, ada warden, dia buat apa? Dia buat buku. Buat buku ke budak-budak ni. Bila haid, bila cuti, bila bersih balik. Jadi untuk dia nak ukur, dia nak tengok adat kebiasaan budak ni biasanya 7 hari 7 malam. Budak ni pula dia tengok berdasarkan catatan bulan ni dia 9 hari. Bulan ni dia pi sampai 15 hari. Jadi dia tengok tu. Jadi ini tuan-tuan, ini juga ditentukan oleh adat kebiasaan. Biasanya lah kalau 7 hari 7 malam, bulan depan pun 7 hari 7 malam. Lepas 7 hari 7 malam. Tu kebiasaannya begitu. Baik, kemudian yang ketiga. Tentang sedikit atau banyak dan kecil atau besar jumlah tampalan yang dimaafkan kepada bekas dengan menggunakan perak. Dia tuan-tuan ni dalam fiqh dibincang tajuk bijana. Bijana ni makna bekas. Kita guna untuk macam mangkuk, macam pinggan, tu masuk dalam bijana lah, ataupun masuk kolej ayak dan sebagainya. Dari sudut hukum, hukumnya haram bijana daripada mai. Laki-laki tak boleh guna, perempuan tak boleh guna. Kalau bijana bekas-bekas ni daripada mai. Dan haram juga kalau sekiranya semuanya perak. Tetapi dimaafkan kalau bijana tadi sumbing, retak, maka ditampung dengan perak. Dan hak tuan-tuan nak tampung ni mesti jumlah dia tak banyak. Baik, untuk menentukan jumlah banyak atau sikit tu balik pada adat. Pasal barang emas perhiasan orang perempuan pakai pun tak sama. Orang Kedah, orang perempuan lah Kedah, kalau dia pakai gelang 2 utas di tangan dia, boleh jadi bagi orang Kedah ni kira kaya lah tu, memadai lah. Tapi kalau orang Kelantan jenis menega, tuan-tuan kita tengok daripada menega di pasar Siti Khadijah, mah ni kadang-kadang Masya Allah, tu ada kebiasaan bagi dia tak banyak lagi tu. Kita ni kalau sampai 2-3 tu banyak dah. Tu yang kata tu terletak kepada adat kebiasaan. Untuk apa tuan-tuan? Mah tadi kita tahu hak ni banyak ke sikit nak ukuran ni. Pasal kalau terlebih daripada adat kebiasaan, maka dia kena keluar zakat. Jadi itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh adat. Samalah sini. Jadi kalau kita ambil katalah satu bekas, Nabi Jana tadi kata macam besen ataupun bekas ayak. Tiba-tiba rabik sikit, koyak sikit, pergi tampung dengan perak. Orang tengok-tengok, oh ini banyak ni perak ambuh ni. Waktu tu tak boleh. Pada adat kata kalau sampai tara ni banyak, ni bukan sikit dah ni bukan tampung dah ni. Yang ni sudah sampai hampir separuh daripada bekas ini daripada perak. Itu tak boleh. Ini tuan-tuan jaranglah kita hari ni nak pergi tampung dengan perak ni, jarang. Pasal zaman lah pakai polisterin ni. Tapi dari sudut hukum tu nak gambarkan begitu. Kemudian yang keempat, kadar gerakan yang boleh membatalkan sembahyang seseorang. Yang tu pun pada adat. Sebab tu tuan-tuan, kita mengaji dalam fiqh tentang masalah pergerakan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau bergerak lebih daripada 3 kali batal. Maksudnya pergerakan yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Pergi garu, pergi
angkat tangan ataupun kita gawang tangan macam bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, turun tu dia punya duk gawang. Kalau lebih daripada 3 batal. Tetapi tuan-tuan yang baca kitab fiqh, ada ketika satu gerakan boleh batal. Kok mana satu boleh batal ni? Iaitu melompat untuk pi ke sah depan. Kan kita ni dituntut untuk penuhkan sah tadi lah kita bincang tadi ni, semayang pada waktu biasa. Jadi tiba-tiba sah depan kita ada kosong, kita duduk di sah belakang, kita nak pi ke depan tu dalam mazhab kita kena hati-hati. Hati-hati ni maksud apa? Berjalan dengan tidak lebih pergerakan daripada 3 yang berturut-turut. Itu yang kadang kita langkah satu berhenti sat, langkah pula berhenti, untuk nak mengelak berlaku pergerakan 3 kali turut-turut. Jadi ada orang dia kata payah apa, lah ni lompat. Kan orang politik duk lompat, jadi dia pun lompat ke? Pasal dia batanu di Sabah ni banyak duk lompat pi lompat mai, dia pun cepuh lompat pi. Bila lompat lagu tu, perbuatan itu dihukum pada adat, ini sudah melampau. Ni bukan sekadar sekali dua ni, lebih ni, satu pergerakan tubuh dah lompat pi, maka batal sembahyang dengan perbuatan itu. Itu mazhab kita lah, tu pada adat kita. Tapi kalau orang Arab, tuan-tuan tengok dia langkah sah ni biasa. Tak cukup dengan dia langkah, dia heret kita sekali. Kalau kita duduk jauh tu dia pegang, tarik kita main. Kadang-kadang kita pakai batai gitu ya, dengan dia tarik. Kita hati-hati dari sudut perbuatan tu. Kemudian yang kelima, kadar jumlah sedikit atau banyak najis yang dimaafkan. Kena darah, banyak mana yang dikatakan banyak, dan berapa pula ukuran yang dikatakan sikit yang dimaafkan. Kan bila darah sikit tu dimaafkan, tapi sikit tu banyak mana? Nak ukur sikit tu. Dalam hal ni tuan-tuan, Imam Ahmad, saya ingat saya mengaji lu guru aja sebut, dia kata Imam Ahmad menentukan had sedikit itu sekira-kira ukuran dia lebih kurang. Kalau ukuran kita lebih kurang, duit 5 kupang. Kalau lebih pada tu dikira banyak, sikit tu lebih kurang duit 5 kupang. Pasal apa? Kerana Imam Ahmad dia kiaskan bagi seorang yang istinja selepas daripada dia qada hajat, dia kencing berak, dia istinja dengan guna batu. Bila guna batu tuan, dia tak sama macam kita guna air. Guna air ni dia bersih. Habis guna batu, kita pakai duk kisah. Di mana tu? Di ruang kubul, dubur. Jadi biasanya di dubur ni, kalau tok guru ni dia buat contoh, guna macam ni lah. Jadi batu tu dia pusing 1, pusing 2, pusing 3, memadai lah. Tapi ada tak kesan? Ada. Dia tak boleh bersih semua, masih ada. Kalau piduk calik cium bau. Sebab tu syarak tak suruh cium. Cuma kita ni penyakit kita, dia bukan boleh, dia kena nak cium. Sebab tu kena tik cicak dia cium, kena tik ayam pandu dia cium. Lepas tu dia duk kalau busuk nak mampu. Hang tahu mana busuk sampai nak mampu ni? Aku cium. Tu penyakit kita. Dia tak suruh cium tuan-tuan. Pasal apa? Bila kita istinja guna batu ni, memang dia tak boleh bersih macam air. Baik, hak sikit sebanyak ni, maka inilah sandaran ataupun kiasan yang dibuat oleh Imam Ahmad. Dia kata sebanyak itu dimaafkan. Jadi kalau di kubul, di dubur itu dimaafkan hak sikit tu, maka demikianlah kira-kira had sikitnya najis ataupun sikitnya darah yang kena pada pakaian kita. Lebih pada tu sampai selimah, itu kira banyak. Itu cara tuan-tuan. Jadi ukuran tu sikit banyak tu duduk pada adat. Saya tengok orang Arab, dia kerja pasar, lepas tu dia main semayang tuan-tuan, dia buat main tu penuh dengan darah. Kan?
kita takut mana ni hang sembahyang ni sampai lagu ni. Dia bagi dia tak apa. Kita pun wallahu a'lam mazhab apa dia. Tapi kalau kita sampai darah penuh lagu tu, kita tak boleh adakah dia hukum pada adat ataupun dia hukum pakai ikut suka dia, wallahu a'lam. Tu terpulang pada dia lah. Tapi dia pertahan tersaduk tengkang dia, kita tahu ni najis ni, dia akan pertahan. Kita jagalah dalam bab-bab yang begitu. Kemudian yang keenam, lama masa antara salam dan menjawab salam serta antara ijab dan kabul. Kita bagi salam, jaga masa tu. Bagi dengan jawab. Jawab tu wajib. Jadi jarak masa tu, lama ke sah tu berdasarkan kebiasaan. Kalau sampai lama kita berasa tak jawab lagi, tengok jawab tu dia habis cawan kopi dah buang jawab. Mana lama lah tu. Satu. Ataupun ijab kabul. Ijab kabul ni berlaku di mana? Waktu kita jual beli. Tak kira lah pembeli dulu ke, penjual dulu ke. Kadang-kadang penjual, saya jual lah, kita pun saya beli. Kadang-kadang kita hak beli dulu, saya beli lah, kawan jual pun kata ya saya jual. Tu ijab kabul. Cuma kebiasaan kita ni, hak kita duk jaga ijab kabul di mana? Akad nikah. Dia jaga semua. Ni hak saksi pun boleh tahan. Kan? Tok Imam dia pegang tangan dia pesan. Saat aku picit tengah hang jawab. Dia pun aku nikah ke engkau, aku kahwin ke engkau, apa semua, mas kahwin apa semua dia sebut. Habis dia berhenti, dia pun cekak sikit. Lalu si pengantin pun jawab. Ada ketika si pengantin ni tak jawab lagi. Lambat sikit, dia pun mungkin tak apa laju kot pick up dia, jadi slow sikit, lambat nak jawab. Saksi pula kata apa? Dia tak lambat, kena cepat sikit. Kira tu imam habis berhenti mas kahwin berapa tu, hang kena sambung selalu. Tu yang kadang-kadang perlu. Padahal tuan-tuan tak gaduh pun, sampailah ke peringkat jadi susah sangat, sampai ke peringkat dia nak kena sambut, habis-habis kena sambut, selalu putus sikit tak boleh. Dia kata nanti putus mualaf. Tidaklah sampai ke peringkat itu. Kerana itu pada kebiasaan. Kebiasaan kalau setakat kita katalah tengah minit, tak lama lagi. Tapi kalau sampai habis nasi sepinggan baru sambung pula aku terima nikahnya, itu lama lah. Kalau sampai tara tu hang tak boleh jawab lagi, itu berat sangat. Tapi biasanya kita duk tengok kan, nak pi akad nikah ni di rumah ni tak tahu try berapa kali dah. Kan? Sebab itulah saya duk perhati tengok nak akad nikah ni, minta tuan-tuan imam tak sah tanya banyak-banyak lah. Pasal apa? Pasal dia duk apai hak tu ya, aku terima nikahnya. Kawan duk apai hak tu ya, pi duk tanya rukun Islam ada apa, tak masuk. Dia tak simpan. Pasal dia duk apai aku terima nikahnya. Lepas tu nak jadi kehabuan pula, anak dara tu nama pelik pula. Dia nak ingat nama penuh mas kahwin apa semua tu, kadang dia jadi berserabut tu sampai 4-5 kali. Last kali dia serabut-serabut, dia nikahkan pula tu imam tu. Tu jadi macam-macam tuan-tuan dalam masyarakat kita. Kemudian yang ketujuh, diiktibarkan sukatan dan timbangan dengan berdasarkan adat dan uruf. Macam tadilah kita sebut tadi. Yang ke-8, adat dan uruf. Diiktibar adalah hal yang berkaitan dengan sumpah. Sebagai contohnya, seseorang bersumpah tidak akan makan kepala. Dia sumpah tak makan kepala. Justru itu ia tidak dikira melanggar sumpah jika makan kepala burung. Sebab apa? Kerana adat dan uruf mengkhususkan kepala ialah apa yang dijual di kedai, iaitu seperti kepala ikan. Kita ni tuan-tuan jarang-jarang makan kepala kambing, jarang-jarang makan kepala lembu, jarang. Walaupun makan juga. Kebiasaan bila sebut gulai kepala ni, adat kata ikan lah. Hari ni kena tengah hari tadi gulai kepala. Tak abang kepala apa tu pun boleh tangkap dah. Kebiasaannya ikan. Tiba-tiba ada satu orang, dia bersumpah. Dia kata apa? Saya tak akan makan kepala. Tiba-tiba tuan-tuan kita tengok dia makan kepala burung.
adakah dia kena bayar kafarah sumpah dia? Kita tahan ni dah melanggar sumpah ni, hang kena bayar ni. Kiparat sumpah hang ni. Jadi pada adat waktu itu dijadikan sandaran. Kepala burung tu jarang-jarang orang makan. Kebiasaannya bila sebut aku bersumpah tak mau makan kepala tu kebiasaannya difahami sebagai kepala ikan. Itu dalam masyarakat. Terserahlah pada masyarakat setempat tu, bila sebut kepala tu dia faham kepala apa. Mereka masyarakat di situ tuan-tuan memang tiap-tiap hari makan kepala kambing. Itu lain. Tiap-tiap hari makan kepala kambing. Kalau sebut masyarakat situ, kalau kata kepala tu tak nampak lain melainkan kambing, maka ada dia kepala tu kambing. Ini tuan-tuan contoh-contoh, dan di sana perbincangan perbahasan ni sangat banyak. Tuan-tuan lompat sikit tengok di muka surat 209. Muka surat 209 iaitu pecahan ataupun kaedah pecahan. Ada banyak mana pecahan daripada al-adatu muhakkamah. Ada sebanyak 16. Tu kalau kita pi satu-satu sangat detail. Jadi saya tak cadang untuk nak baca satu demi satu. Pasal apa? Dari awal yang kita sebut, kita nak melihat qawaid fiqhiyah ini secara umum untuk kita faham asas qawaid fiqhiyah sehingga kita dapat memahami secara umum. Untuk detail tu dia kena baca semualah. Jadi pecahan-pecahan ni tuan-tuan, di antara contoh fima tathbutu bihil adah, hak nak boleh jadi adat itu ialah apa yang kukuh atau yang ditetapkan oleh adat kebiasaan. Contoh dia apa? Ujian terhadap anak-anak yang belum baligh. Anak-anak belum baligh ni, kita nak tentu dia ni mumayyiz tak mumayyiz. Dia ni boleh faham arahan tak boleh faham arahan. Lagu mana kita nak buat? Kalau sekiranya bapa dia seorang peniaga, hendaklah diuji sekurang-kurang 2 kali sehingga perkara itu menjadi adat kebiasaan untuk menghulur dan menyerahkan barang. Ayah dia kata pergi ambil telur, dia pun lari pergi ambil ramai. Dia bawa tu, cara dia bawa, dia tahu kata telur ni kalau kasak pecah. Mana budak ni reti. Satu hari waktu lain pula kita tak pergi ambil telur mai kat ayah, dia buat mai telur juga. Kalau pergi ambil bawang mai, mana dia tak faham. Jadi ini tuan-tuan, kita nak kena kebiasaan. Jadi biasakan arti dia sudah faham. Itu bagi kanak-kanak yang belum baligh. Ataupun pada binatang perburuan. Jadi nak sabitkan jadi adat kebiasaan bagi dia binatang perburuan, anjing lah maksud dia, iaitu pemburuan binatang perburuan terlatih yang menangkap binatang buruan untuk tuannya hendaklah diuji secara berulang kali hingga dia menjadi adat kebiasaan atau menguasai terhadap dugaan. Pasal binatang perburuan, anjing ni khusus dia kena ajak, kita suruh lari dia lari, kita kata berhenti dia berhenti. Tapi kalau kita suruh lari dia lari, suruh berhenti dia tak berhenti, lagi dia laju, tak faham. Untuk apa tuan-tuan binatang perburuan ini? Adat tu menentukan hukum dia tu. Sebab apa? Dia ni cekap tak cekap, dia patuh tak patuh. Sebab nanti bila kita tembak, biasanya kalau binatang buruan ni sekali kena tembak tak kebah lagi, dia boleh lari lagi. Hantar anjing ni pergi. Bila anjing ni pergi tuan-tuan, dia tangkap, dia tokak, balik main mati, tak sembelih. Jadi macam mana? Adakah perburuan tadi jadi bangkai? Jawab dia tidak. Tak jadi bangkai dah. Dengan sebab apa? Dengan sebab tuan-tuan ditangkap oleh binatang perburuan yang terlatih. Tapi kalau sekiranya dia tak terlatih, macam kita kata tadi, dia buat balik tuan-tuan, dia makan sepaha dah. Makna dia tak faham ni. Ni tak boleh. Tak boleh dijadikan sebagai binatang buruan. Itu panjang perbicaraan berkaitan dengan anjing perburuan. Dari sudut hukum. Macam mana nak jadi sah ke tak sah. Dia tokak nak jadi macam mana kepada binatang buruan. Jadi dia terlatih ataupun tidak. Hukum terlatih atau tidak duduk di sini. Ada lagi tak yang buru pakai anjing?
Nak buru pakai anjing apa binatang buruan pun tak ada lah. Kan? Allah tuan-tuan, kita pergi di kedai pakai order nak makan apa. Tak ada dah nak buru ni. Kemudian contoh yang kedua, kaedah yang kedua, innama tu'tabarul 'adatu idza taradat aw ghalabat. Sesungguhnya adat yang diiktiraf apabila berlaku berterusan atau kebiasaan dan berlaku lebih banyak. Makna berulang-ulang. Jadi ni contoh, kalau kita tengok tuan nak bagi mudah faham, tengok hukum-hukum yang diambil daripada adat itu. Contoh hukum furu' di muka surat 211 bawah. Seseorang yang pelanggan majalah, kebiasaannya langganan tersebut dihantar ke rumah pelanggan. Untuk itu, apabila berlaku akad langganan, walaupun tanpa menyebut penghantaran, majalah tersebut secara langsungnya hendaklah dihantar. Jika tidak, pelanggan boleh menuntutnya. Waktu kita buat langganan tu ada kita janji yang kena hantar sampai di rumah. Kadang-kadang tak gaduh janji kita pasal apa? Ada langganan dia kena hantar di rumah. Tu adat. Jadi kita ni hak jadi pelanggan ni kita nak tuntut. Tak tuntut tu di mana? Kita ada hak ada untuk menuntut. Ada itu mana? Ada perjanjian untuk hantar di rumah. Pada adat langganan ni kena sampai di rumah. Jadi ini tentu benda-benda yang melibatkan, dan banyak lagi lah contoh-contoh lain. Saya ingat itu di antara yang sempat untuk kita tengok pada malam ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang ni jadi manfaat. Sekurang-kurang peringat balik hukum-hukum yang banyak yang ada dalam kehidupan dan diperlukan dalam kita menjalani kehidupan beragama. Jadi tuan-tuan, saya kira kita tamat perbincangan berkaitan dengan 5 kaedah asas. Dan insya-Allah dipanjangkan usia, disihatkan tubuh, kita akan berjumpa pula dan kita akan sambung tuan-tuan perbincangan masuk pada bahagian C, kaedah kulliyah. Hak 5 hak kita dah baca ni, yang tu dia panggil qawaid asasiyah, kaedah asas. Lepas tu kita akan berjumpa pula kaedah kulliyah. Berapa kaedah kulliyah ni? Ada 40 kaedah. Oh, lama lagi nak kena mengaji. Dah lah selang 7 bulan lah. Jadi mudah-mudahan lah tuan-tuan kita boleh sama-sama ikuti pelan-pelan dan kita boleh ambil manfaat. Jadi kaedah kulliyah ni dia akan mula dengan al-ijtihad, la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Kita akan tengok nanti tuan-tuan macam mana ijtihad Imam Syafi'i, qaul qadim waktu duduk di mana? Duduk di Iraq. Lepas tu dia ada qaul jadid waktu duduk di Mesir. Duduk tak duduk, kita beramal baru ni. Sembahyang Jumaat 12 orang. Hui, dia kata ni mazhab apa ni? Tu mazhab Imam Syafi'i, qaul qadim. Hak kita duduk sembahyang 40, mazhab Imam Syafi'i, qaul jadid. Dua-dua tu mazhab Imam Syafi'i. Jadi satu masjid, dia telefon main malam kat saya. Ustaz, masjid kami tadi, kali pertama Jumaat 12 orang tu, kami ada 8 yang pederah juga. Jadi macam mana? Jawab dia, tidak sah. Pasal apa? Pasal bila kita ambil qaul qadim 12 orang, 12 itu ialah minimum. Sama macam qaul jadi Imam Syafi'i 40. Kalau tuan-tuan sembahyang 38 sah? Tak sah. Demikianlah 12 ditetapkan sekurang-kurang, tiba-tiba kita sembahyang 8 orang. Jawab dia tidak sah. Habis nak buat macam mana? Qadha balik sembahyang zuhur. Tu kali pertama. Lepas tu faham. Tu ijtihad di Iraq dengan ijtihad di Mesir. Jadi secara amali kita belajar berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan ijtihad Imam Asy-Syafi'i. Baru berjumpa dia punya kaedah wuduk tang ni ada sudah dibincangkan oleh ulama. Salah silap saya minta maaf banyak. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير. الله